Baik. Kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa sahbihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kamera kena longgar sikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka majlis dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih ia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita yang mati tuan-tuan imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, seluruhnya jawatankuasa masjid, sidang jamaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita banyakkan beri syukur Allah Ta'ala kerana dapat bersama lagi pada malam ini untuk kita sambung pembahasan masalah iradat. Hari itulah masih lagi dalam bab uluhiyah, masalah ketuhanan, dan kita berada di muka surat 137, betul 137, dan perkataan kami, betul tak? Baik, dan perkataan kami dengan qadimatun dalam definisi ataupun ta'rif. Kalau tuan-tuan lihat semula pada definisi ataupun ta'rif iradat, sifatun qadimatun zaidatun ala zat qaimatun bihi
tukhassisul al-mumkina bi ba'di ma yazuzu alaihi. Satu sifat yang qadim, yang sedia, zaid, yang lebih ala zat di atas zat, qaimatun bihi yang berdiri dengannya zat, tukhassisul mumkin mentahsiskan mungkin, menentukan mungkin, bi ba'di ma yazuzu dengan sebahagian barang yang harus ke atasnya. Dengan sebahagian barang yang harus atasnya. Maksud sebahagian barang yang harus atasnya, iaitulah mumkinat mutaqabilah. Muka surat 136 tu ada mumkinan mutaqabilat tu, mungkin yang bertentangan antara satu sama lain. Contohnya wujud lawannya Adam. Putih lawannya hitam. Zaman taufan lawannya zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian suatu tempat, contoh di Mesir lawannya Syam, contohlah. Kemudian jihad mana pihak? Pihak Masyrik Timur lawannya Maghrib. Kemudian tinggi lawannya pendek, tinggi lawannya rendah dan sebagainya kan. Itu dikatakan sebagai barang yang harus atasnya. Barang yang harus atasnya mungkin. Itulah mungkinat mutaqabilat, mungkin yang bertembung atau bertentangan di antara satu sama lain. Baik, kita lihat kepada qadimah pula. Maka perkataan kami dengan qadimatun, sedia, terdapat penolakan daripada golongan karahamiyah. Golongan apa tuan-tuan namanya? Golongan karahamiyah, di mana mereka berkata bahawa iradat itu adalah satu sifat yang baru yang berdiri dengan zat Allah. Ini pahaman karahamiyah. Siapa pahaman karahamiyah ni, Ustaz? Di sini tak disebutkan pahaman tu daripada mana. Cuma dia ni saki-baki daripada pahaman Mu'tazilah. Cabang-cabang ataupun saki-bakilah daripada pahaman Mu'tazilah. Dia kata iradat ialah satu sifat yang baru yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Sedangkan yang kita faham bahawa iradat ialah satu sifat yang qadim, bukan baru. Qadim, sedia, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mentasiskan, menghususkan sebahagian mungkin di atas barang-barang yang harus atau mungkin tadi. Baik, kemudian pada perkataan kami dengan zaidatun ala zat, lebih di atas zat atau tambahan di atas zat, terdapat penolakan di atas diral. Diral pun daripada mazhab Mu'tazilah, di mana dia berkata bahawa iradat ialah zat itu sendiri. Iradat adalah zat Allah Ta'ala sendiri. Sedangkan yang kita faham bahawa iradat adalah zat, adalah sifat. Iradat adalah sifat yang duduk di atas zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, siapakah Diral? Diral, nama sebenar Diral bin Umar Al-Ghatafani. Diral bin Umar Al-Amru ataupun Umar Al-Amru Al-Ghatafani, qadin min kubar Mu'tazilah. Dia seorang qadi daripada pembesar-pembesar orang-orang besar di kalangan Mu'tazilah. Dan pahaman dia ini adalah bertentangan dengan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dikatakan diral. Bukan diral yang masjid tu. Kan pernah kita dengar kan? Kan masjid diral yang didirikan oleh golongan Yahudi munafik untuk kononnya nak mencabarlah kan dengan masjid Quba yang didirikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, kemudian pada perkataan kami dengan qaimatun bihi, yang berdiri dengannya siapa? Dengannya zat Allah. Ini pun termasuk dalam definisi takrif iradat itu. Jadi pada perkataan kami dengan qaimatun bihi, yang berdiri dengannya zat, terdapat penolakan daripada Al-Jubai.
daripada mazhab Mu'tazilah juga. Banyak ni paham Mu'tazilah ni dia bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Jubai ni siapa? Al-Jubai ialah guru kepada Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari yang mengasaskan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Nama sebenar Al-Jubai ialah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Salam bin Khalid bin Hamzah bin Ubban Al-Basri Al-Mu'tazili, mutakallim mufassir. Nama dia panjang, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Salam bin Khalid bin Hamzah bin Ubani Al-Basri Al-Mu'tazili, mutakallim al-mufassir. Dia ni seorang ulama yang mutakallam jugalah, dan dia ni seorang yang mufassir. Kemudian dia wulida bil Jabai, dan diperanakkan di satu tempat bernama Jabai bi Khurasan, yang terdapat di Khurasan. Kemudian wa ilaihi tunsibu at-taifah al-Jubaiyah, dan kepadanya maka dinasabkan ataupun dinasabkan golongan al-Jabaiyah, golongan al-Jabai, di mana dia wafat pada tahun 303 Hijrah. 303 Hijrah. Arti dia Al-Jubai, guru kepada Abu Hasan Asy'ari, pengasas kepada pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Guru dia berfaham Mu'tazilah, anak murid Ahlussunnah wal Jamaah. Pada permulaannya memanglah, ialah biasa anak murid akan ke guru. Permulaannya Abu Hasan Asy'ari itu memang dia ikut Al-Jubai. Tapi bila dia tengok banyak kan benda-benda yang bertentangan dengan apa yang dipaham oleh Abu Hasan Asy'ari, maka akhirnya dia mufarakah, dia keluarlah daripada pahaman Mu'tazilah yang diasaskan oleh gurunya Al-Jubai. Baik. Jadi pada perkataan kami dengan qaimatun bihi, terdapat penolakan atas Al-Jubai daripada mazhab Mu'tazilah dengan menyatakan bahawa iradat adalah satu sifat yang berdiri, tidak dengan satu tempat. Iradat adalah satu sifat yang berdiri, tidak dengan satu tempat. Cuma apa yang kita faham bahawa iradat ialah satu sifat yang berdiri pada zat Allah. Dia duduk pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa zat tidak akan ada sifat. Kerana sifat tidak bercerai tanggal daripada zat. Selagi mana ada zat, maka selagi itulah ada sifat. Kemudian dan padanya pula terdapat penolakan atas An-Najjar. An-Najjar. So siapakah yang bernama An-Najjar? An-Najjar ni nama sebenarnya Husain bin Muhammad bin Abdullah An-Najjar Ar-Razi Abu Abdullah. Ra'sun firqah An-Najjariyah minal Mu'tazilah. Jadi An-Najjar ini nama sebenarnya Husain bin Muhammad bin Abdullah An-Najjar Ar-Razi. Kan Abu Abdullah ataupun Abu Abdullah, Ra'sul firqah, kepala kumpulan daripada Najjariyah yang terdiri pun termasuk dalam kumpulan Mu'tazilah, minal Mu'tazilah. Kemudian lahum ba'du ra'ahu yuwafiquna fiha Ahlussunnah. Bagi mereka itu sebahagian daripada pendapat-pendapat mereka ada yang menyamai pendapat mereka itu dengan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada pahaman juga mereka juga yang ada serupalah dengan paham Ahlussunnah. Kemudian tufiya An-Najjar nahu sanah, diwafatkan Najjar ni pada tahun 220 Hijrah. 220 Hijrah. Okay? Mi'ataini wa ishruna. Mi'ataini wa ishruna mana 200 dan 20 mana 220. Baik. Kemudian apakah pendapat daripada An-Najjar? Dan padanya pula terdapat penolakan atas An-Najjar, di mana dia berkata bahawa iradat itu adalah sifat salbiah. Dia kata iradat sifat salbiah. Apa yang kita faham, iradat ialah sifat makni.
bukan sifat salbiah. Nampak? Kat situ ada pencanggahan. Dan dia mentafsirkannya dengan ketiadaan si pelaku dalam keadaan lupa ataupun terpaksa. Jadi dia mentafsirkan dengan ketiadaan si pelaku dalam keadaan lupa ataupun terpaksa, nasiah ataupun karahah. Sedangkan apa kita faham bahawa Allah Ta'ala tidak ada sifat lupa dan tidak dipaksa. Allah Ta'ala dalam membuat sesuatu itu adalah ikhtiar. Ikhtiar mana tiada siapa yang memaksa dia buat. Terserah pada Allah sama ada nak buat ataupun tak nak buat. Kan? Baik, kemudian dan sifat salbiah tidak ada pendirian baginya. La qiyamalaha. Kerana keadaannya sebagai satu perkara adami yang tidak ada. Dan sifat salbiah tidak ada pendirian baginya, la qiyamalaha, kerana keadaannya sebagai satu perkara yang berbentuk adami yang tidak ada. Itu yang kita fahamlah tentang sifat salbiah. Kemudian seterusnya mazhab Al-Ka'bi. Mazhab Al-Ka'bi serta Mu'tazilah Al-Baghdad. Mu'tazilah Baghdad ni pun termasuk juga dalam fahaman Mu'tazilah. Siapa nama sebenarnya? Nama sebenar Al-Ka'bi nombor 3 iaitu Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Abu Qasim, ahadu a'immatul Mu'tazilah, wa kana za'ima ta'ifah al-Ka'biyah, tuwfiya fi balagha sanah 319 Hijrah. Okey. Jadi nama sebenar Ka'bi ialah Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Abu Qasim, ahadun, salah seorang daripada a'immatul Mu'tazilah, imam-imam Mu'tazilah juga. So maknanya puak Mu'tazilah ni ramai. Bukan satu dua tak. Dia pun ada juga ulama-ulama hebat dia. Kemudian dan diwafatkan pada tahun 319 Hijrah. Okey. Wa min kutubuhu, dan setengah daripada kitab tafsirnya, setengah daripada kitabnya itulah kitab tafsir. Nama kitabnya Kuburul Akhbar wal Ma'rifatul Rijal. Kuburul Akhbar, penerimaan segala akhbar, berita-berita, dan juga Ma'rifatul Rijal, mengenal rijal, lelaki. Baik. Jadi dan mazhab Ka'bi ini dan mazhab Ka'bi serta Mu'tazilah Baghdad berpendapat bahawa iradat Allah Subhanahu Wa Taala untuk perbuatan selainnya adalah perintahnya dengannya, dan untuk perbuatannya adalah ilmunya dengannya. Banyak nanya nyonya. Jadi pendapat daripada Ka'bi dia kata iradah Allah SWT untuk perbuatan orang selainnya adalah perintahnya Allah dengannya, dan untuk perbuatannya adalah ilmunya dengannya. Banyak nanya. Itu dia punya pahaman ni lah. Apa benda yang nyonya ni pun saya pun tak faham sangat. Apa benda banyak nanya. Baik. Dia kata sesungguhnya iradat Allah Ta'ala li fa'li ghairih. Sesungguhnya iradat Allah Ta'ala itu bagi perbuatan selainnya. Amruhu bihi, yang diperintahkan dengannya, wali fa'lihi, dan dengan ilmunya. Ilmunya bihi dengannya. Wa zahaba ba'duhum ila annahu ridha, dan berpendapat sebahagian mereka itu kepada sesungguhnya ianya termasuk dalam bab redha. Wa sayatiran al-aim, dan selagi akan datanglah menolak di atas pendapat ini. Baik, itu dia kata pahaman daripada Ka'bi. Kemudian sebagai ulama pendapat bahawa iradat itu adalah redha. Ada sebagian pendapat menyatakan iradat itu adalah redha. Bila sebut redha, iradat. Bila sebut iradat, redha. Dan nanti akan ada bantahan ar-rad atas mereka itu dengan perkataan musannaf wa ghayarat amran dalam dia punya bait syair. Wa ghayarat amran dalam bait syair dia. Kan dalam bait syair dia sebut apa tu kan? Wa qudratun iradatun wa ghayarat
amran wa ilman wa ridha kama sabat wa qudratun iradatun wa ghayyarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Dan wajib lagi Allah Ta'ala itu kudrat iradat, dan iradat itu berbeza dengan amar. Wa ghayyarat amran, iradat itu berbeza dengan amar. Wa ilman, dan berbeza juga dengan ilmu. Wa ridha, dan berbeza dengan ridha, sebagaimana yang telah tetap kama sabat dalam bait syair dia lah. Bait syair ni dia biasalah tunggang terbalik, dia depan ke belakang, belakang ke depan. Itu dalam bait syair kan. Kenapa dia buat begitu, tunggang terbalik bait syair ini? Kerana nak bersesuaikan dengan dia punya ujung ayat tu, nak sesuaikan ujung dia. Dia punya nazam dia lah, nak sesuaikan lenggang-lenggok dia tu kan. Maka tu yang jadi tunggang terbalik. Seterusnya tuan-tuan, maka perkataan kami tukhassisul mungkin. Tukhassisul mungkin dalam dia punya definisi ataupun ta'rif. Ta'rif iradat di belakang maknanya iradat ialah satu sifat yang qadim, yang sedia, az-zaidat yang lebih, al-zat di atas Allah Ta'ala, aqaim bihi yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Tukhassisul mungkin, mentasiskan mungkin. Ini alam, mentasiskan mungkin bima yajuzu bihi, dengan satu benda yang harus bagi dia. Jadi perkataan musannaf ataupun pengarang tukhassisu mungkin terdapat isyarat kepada ta'alluq tanjizi qadim. Kat situ terdapatnya ta'alluq tanjizi qadim. Apa maksud ta'alluq tanjizi qadim? Pengkhususan Allah Ta'ala terhadap sesuatu pada azali, dengan sifat-sifat yang dia mengetahui bahawa sesuatu itu akan didapati di atas sifat-sifat tersebut pada luarannya nanti. Pada luarannya nanti. Di mana tanzil qadim? Dia pertama sulul qadim. Selepas sulul qadim, tanzil qadim. Lepas tanzil qadim, tanzil hadis. Kan? Lepas tu ada ta'alluq qabdah semua, begitulah. Qabdah, genggaman Allah Ta'ala dan sebagainya, itu kita ada bahasa itu kan. Baik. Jadi tukhassisu mungkin ini terdapat isyarat kepada ta'alluq tanzil qadim. Apa maksud tanzil qadim? Pengkhususan Allah Ta'ala terhadap sesuatu pada azali. Pada azali, dengan sifat-sifat yang dia mengetahui bahawa sesuatu itu akan didapati di atas sifat-sifat tersebut pada luarnya nanti. Pada luarannya nantilah. Semana Allah Ta'ala mengkhususkan satu sifat tu di azali, yang mana satu benda tu nanti akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana dia akan wujud di alam ni dan sebagainya. Itu dikatakan tanzil qadim. Okey. Kemudian ada pula bagi iradat itu ta'alluq suluhi qadim. Suluhi qadim yakni patut iradat itu pada azali untuk tahsis, menentukan ataupun mengkhususkan beserta tetapnya tahsis tersebut dengan perbuatan pada azali tersebut. Atau mana sulul qadim? Ada sulul qadim, ada tanzil qadim. Okey, cuma bezanya dalam bab kudrat, dalam kudrat tidak ada tanjizi qadim. Dalam kudrat ada sulul qadim. Lepas sulul qadim akan ada tanjizi hadis. Lepas ada tanjizi hadis ada ta'alluq qabdah, genggaman Allah. Lepas tu nanti akan ada tanjizi hadis mula. Lepas tu akan ada qabdah, genggaman Allah Ta'ala, dan berterusan begitulah sampailah hari kiamat. Kejadian sesuatu benda yang mungkin. Cuma dalam bab iradat adanya tanjizi qadim. Dia ada penamaan satu, tanjizi qadim. Selain daripada sulul qadim dan juga tanjizi hadis. Baik. Kita lihat semula, dan ada pula bagi iradat itu ta'alluq sulul qadim. Yakni patutnya iradat itu pada zali untuk tahsis atau mengkhususkan beserta tetapnya tahsis itu dengan perbuatan pada azali juga. Pada azali juga. Itu dikatakan sebagai suluhil qadim. Suluhil qadim. Baik, kalau makna lain suluhil qadim ni macam mana cakap
Kalau kita lihat dalam kitab lain, contohnya dalam kitab Aqinatun Najin yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Patani radhiyallahu taala. Dalam kitab tu disebut bahawa kan bagi iradat itu ada 3 takluk. Okey. Bagi iradat ada 3 takluk. Pertama, jadi bagi iradat itu ada 3 takluk. Yang pertama itulah takluk suluh qadim. Yang kedua takluk tanjizi qadim. Pertama takluk suluh qadim, yang kedua takluk tanjizi qadim, dan yang ketiga takluk tanjizi hadis. Dia ada 3 takluk saja. Pertama ialah takluk suluh qadim. Patut pada azali bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan sesuatu. Kemudian tanjizi qadim, mana Allah Taala menentukan ataupun meluluskan bahawa kan pada azali bahawa Allah Taala nak mencipta, nak menjadikan sesuatu. Kemudian tanjizi hadis ni maknanya dah terjadi. Benda itu dah terjadi ataupun dah lulus pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara itu bahawa telah pun dicipta ataupun telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya pada iradat itu dia hanya ada 3 takluk sahaja, iaitulah takluk tanjizi sulul qadim, kemudian tanjizi qadim dan juga tanjizi hadis. Baik, kalau tidak sini memang adalah macam tu. Baik, maka hasillah bagi iradat itu 3 takluk. Ni muka surat 25 dalam kitab Jawi ni dia kata maka hasil iradat itu 3 takluk. Kan? Kerana dibenarkan atas kaul yang berkata dengan bahawa bagi takluk bagi iradat itu ada takluk tanjiz hadis. Kemudian ada juga takluk tanjiz qadim dan juga takluk sulul qadim. 3 takluk saja. Sedangkan bagi bagi kudrat dia ada 7 takluk ataupun ada 8 takluk. Ada 8 ataupun 7 lah. Ada yang menyatakan 8, ada yang menyatakan 7 takluk. Kemudian kita lihat semula. Dan sebagai ulama pula ada menjadikan bagi iradat itu takluk tanjiz hadis. Iaitu pengkhususan Allah Ta'ala terhadap sesuatu dengan apa-apa yang telah terdahulu ketika dijadikannya dengan perbuatannya Allah. Akan tetapi yang takkid bahawa ini adalah penampakan bagi takluk tanjiz qadim, bukan salah satu daripada takluk yang berdiri sendiri. Jadi yang pendapat yang menyatakan, ada juga pernah menyatakan bahawa ada takluk tanjiz hadis, ada pula menyatakan tidak ada takluk tanjiz hadis, tetapi yang ada ialah sulul qadim dan juga tanjiz qadim sajalah. Mana ada 2 saja. Ada yang menyatakan 2 dan ada yang menyatakan 3 pendapat. 3 takluk. Baik, kemudian dan dikecualikan dengan perkara mungkin itu akan yang wajib dan mustahil. Dikecuali dengan perkara mungkin itu tuhasisul mungkin, yang mentasiskan perkara mungkin itu terkeluar dengan yang wajib dan mustahil. Maka tidaklah iradat itu takluk dengan keduanya, wajib dan mustahil, wajibat dan mustahilat, seperti hal dengan kudrat. Benda ini pun kita dah bahas di belakang. Benda ini dah dibahas di muka surat 134. Dalam muka surat 334 itu, kenapa kan iradat itu dia takluk kepada mungkin sahaja. Dia tidak takluk kepada perkara wajib dan juga mustahil.
Benda tu dah nyatakan di muka surat 134. Kita tengok semula ya. Maka tidaklah takluk kudrat itu dengan tiap-tiap daripada keduanya. Kerana kudrat jika takluk dengan wang wajib, maka tidaklah sah bahawa dia mentiadakannya, kerana yang wajib tidaklah menerima ketiadaan. Jadi maksud dengan wajib ini ialah wajib hakiki. Itulah wajib yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Allah Taala itu bersifat dengan wujud. Jadi kita tak boleh menafikan wujud yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh menafikan wujud yang ada kepada Allah Taala. Kan? Ada satu lagi wajib, iaitu wajib aradi. Wajib aradi ini wajib yang ada kepada manusia. Contoh Allah Taala telah menetapkan bahawa nak menjadikan Ali. Ini wajib dikatakan wajib aradi, wajib yang disandarkan, yang bergantung dengan benda lain. Okey, itu dekat dengan mustahil. Jadi sifat iradat tidak juga takluk dengan perkara mustahilat. Perkara mustahil. Mustahil yang mana? Mustahil yang hakiki. Bukan mustahil yang aridi ataupun aradi. Cuba tengok situ. Maka tidaklah takluk kudrat itu dengan tiap-tiap daripada keduanya, kerana kudrat jika takluk dengan dia wajib. Muka surat 134 ya. Saya ulang semula ya, banyak kali ulang ni. Maka tidaklah takluk kudrat itu dengan tiap-tiap daripada keduanya, kerana kudrat jika takluk yang wajib, maka tidaklah sah bahawa dia mentiadakannya zat Allah. Kerana yang wajib tidaklah menerima ketiadaan, dan tidak pula sah bahawa dia menjadikannya, kerana lazim daripadanya tahsilul hasil. Allah Ta'ala dah wujud, kenapa dah wujudkan lagi? Kan? Jadi bila kita nak menjadikan Allah kali kedua, maknanya tahsilul hasil, mengadakan benda yang dah ada. Jadi termasuk dalam perkara sia-sia. Kemudian, dan jika takluk kudrat itu dengan perkara mustahil, maka di atas lawan yang demikian. Dalam arti kata tidak sah kudrat itu menjadikannya, kerana yang mustahil tidak akan dapat mewujud. Mana nak menjadikan sifat Adam, mana Adam menjadikan sifat tiada pada Allah. Jadi benda ni adalah mustahil. Jadi itu sebabnya iradat tidak takluk kepada perkara mustahilat. Benda yang mustahil, yang hakiki, yang ada kepada Allah Ta'ala. Berbeza dengan mustahil aradi. Mustahil aradi ini ialah pada makhluk. Contohnya Allah Ta'ala telah menetapkan di azali bahawa Allah Ta'ala tak nak menjadikan sezaid. Jadi mustahil wujud sezaid itu. Okay? Jadi iradat boleh takluk kepada mustahil yang aradi. Sedangkan mustahil hakiki dia tidak bertakluk ke situ. Faham kan? Baik. Kemudian demikian pula tidak sah kudrat itu meniadakannya, kerana akan lazimlah tahsil hasil, menghasilkan benda yang dah ada. Mana benda yang tak ada tadi kita nak hasilkan. Tak boleh dah. Faham kan? Jadi kita kembali pada muka surat 138. Dan dikecualikan dengan perkara mungkin itu akan yang wajib dan mustahil. Maka tidaklah iradat itu takluk dengan keduanya, seperti halnya kudrat. Berbeza dengan kudrat. Seperti halnya kudrat. Sama juga dengan kudrat pun tidak takluk juga. Perkara yang mustahilat dan juga wajibat. Jadi perkara mungkin ini mencakup kebaikan dan juga keburukan. Perkara mungkin dia mencukupi benda baik dan juga benda buruk. Lain dengan halnya fahaman Mu'tazilah yang berkata bahawa iradat Allah Ta'ala itu tidak takluk dengan perkara buruk. Dia hanya takluk kepada benda yang baik dan lebih baik. Itu sebabnya Mu'tazilah dia ada satu fahaman berbeza dengan fahaman Ahlussunnah, di mana fahaman mereka itulah fahaman islah salah wal aslah. Kan Allah Ta'ala wajib menjadikan benda baik dan lebih baik. Allah Ta'ala tidak wajib menjadikan benda yang buruk. Jadi berbeza dengan faham Ahlussunnah. Allah Ta'ala bagi kita, Allah Ta'ala boleh menjadikan benda yang baik ke tak baik ke, terserah pada Allah Ta'ala lah.
Kan? Baik, kemudian jadi hal lain halnya dengan pahaman Mu'tazilah yang berkata bahawa iradat Allah Ta'ala itu tidak takluk dengan perkara buruk. Dia kata, jadi ta'ala kudrat, iradat hanya takluk dengan perkara baik. Islah wal aslah, benda baik dan yang lebih baik pada itu. Ada dikayatkan, diceritakan oleh Qadhi Abdul Jabal Al-Hamdani. Suatu hari dia pernah berkunjung dengan Al-Sahib bin Ibad. Dan di sampingnya terdapat seorang ustaz, namanya Ustaz Abu Ishaq Al-Asfarayini. Ayah nyebut tu kan, Ustaz Abu Ishaq Al-Asfarayini. Jadi tak kala Qadhi Abdul Jabal ni melihat Al-Ustaz. Siapa Qadhi Abdul Jabal ni? Dia ni berfaham Mu'tazilah. Kan? Qadhi Abdul Jabal berfaham Mu'tazilah. Sedangkan Abu Ishaq Al-Asfarayini ini adalah pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tak kala Qadhi Abu Jabal melihat Al-Ustaz, dia berkata, maksudnya Allah Ta'ala yang bersih daripada segala keburukan. Maka berkatalah Al-Ustaz tadi, Maha suci Allah Ta'ala yang tidak berlaku pada kerajaannya kecuali apa yang dia kehendaki. Dia jawab macam tu. Ustaz kata, Ustaz Abu Ishaq dia kata, Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak berlaku pada kerajaannya Allah kecuali apa yang dikehendaki, masya'a, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Abdul Jabbar berkata, yang para Mu'tazilah dia kata, apakah Tuhan kita berkehendak agar dia didurhakai? Apakah Tuhan kita berkehendak bahawa dia didurhakai? Kemudian Ustaz menjawab, apakah Tuhan kita didurhakai berserta dia sendiri benci? Apakah Tuhan kita didurhakai berserta dengan dia sendiri benci? Kemudian Abdul Jabbar menjawab, bagaimana pendapatmu jika Allah Ta'ala mencegahkan dari petunjuk dan memutuskan atasku dengan kehancuran? Apakah Allah Ta'ala berbuat baik padaku ataupun berbuat jelek? Adakah Allah Ta'ala, apakah Allah Ta'ala buat baik pada diriku ataupun Allah Ta'ala buat benda yang tak elok, jeleklah terhadap diriku? Maka Ustaz tadi menjawab, jika Allah Ta'ala mencegah apa yang memang untukmu, maka dia telah berbuat jelek ataupun buruk. Dan jika Allah Ta'ala mencegah apa-apa yang memang untuknya, maka dialah yang mengkhususkan sesiapa yang dikehendaki dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi daripada dialog itu nampak pada kita bahawa kan Al-Ustaz ini, Abu Ishaq ini, dia berpahaman Ahlussunnah. Maknanya dia berpahaman bahawa Allah Ta'ala itu yang menciptakan benda baik dan benda buruk. Berbeza dengan pahaman Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamdani, di mana dia ni berpahaman bahawa Allah Ta'ala hanya menjadikan benda baik sahaja, tidak menjadikan benda buruk. Sebabnya dia kata tadi, bagaimana pendapatmu jika Allah Ta'ala mencegah daripada petunjuk dan memutuskan atasku dengan kehancuran? Apakah Allah Ta'ala berbuat baik padaku ataupun berbuat yang tak elok? Lalu dijawab oleh Ustaz tadi, dia kata, jika Allah Ta'ala mencegah apa yang memang untukmu, maka dia telah berbuat yang jelek ataupun buruk. Dan jika Allah Ta'ala mencegah apa-apa yang memang untuknya, maka dialah yang mengkhususkan siapa saja yang dia kehendaki dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang golongan Ahlussunnah ni, dia mesti biasanya mengaitkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, masya'a, apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu pulanglah pada Allah Ta'ala. Itu biasanya kita perpahaman Ahlussunnah akan menjawab itulah. Jadi para ulama bersisih pendapat dalam hal bolehnya menghubungkan perbuatan buruk dan jelek kepada Allah Ta'ala. Boleh tak sebenarnya kita nak kaitkan benda buruk pada Allah? Allah Ta'ala menjadikan benda buruk, Allah Ta'ala menjadikan zina, Allah Ta'ala menjadikan mencuri dan sebagainya. Boleh tak kita kaitkan begitu? Tak? Allah Ta'ala menjadikan kera, Allah Ta'ala menjadikan babi, benda-benda Allah Ta'ala menjadikan anjing. Boleh tak kita cakap macam tu? Jadi para ulama bersisih pendapat dalam hal bolehnya menghubungkan perbuatan buruk dan jelek kepada Allah Ta'ala.
Dan yang rajahnya bahawa boleh. Yang demikian itu pada maqam ta'lim, bukan pada lainnya. Pendapat yang kuat menyatakan boleh kita menjadikan Allah Ta'ala menjadikan benda yang buruk, tetapi pada maqam ta'lim, dalam bab mengaji je. Dalam pengajian-pengajian boleh, tapi kat luar tak boleh cerita. Kat luar tak boleh cerita. Kan? Kalau kita cerita kat luar nanti, tentu orang akan jawab, kalau orang berzina, ini Allah Ta'ala yang suruh zina. Betul tak? Allah Ta'ala dah tentukan aku berzina, aku pun berzina lah. Allah Ta'ala dah tentukan aku minum arak, aku pun minum arak lah. Dia akan bagi alasan gitu. Nampak tak? Itu sebabnya tak boleh cakap benda tu. Kita kena cakap amal ma'ruf nahi munkar. Allah Ta'ala suruh buat kebaikan dan cegah daripada melakukan kemungkaran. Allah Ta'ala mengharamkan arak, Allah Ta'ala mengharamkan judi, Allah Ta'ala mengharamkan zina, Allah Ta'ala mengharamkan tu benda-benda buruk. Semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita boleh cerita benda ni semuanya dicipta oleh Allah Ta'ala. Kan? Zina siapa yang ciptakan? Allah. Betul tak? Mencuri siapa yang ciptakan? Allah. Kera babi semua apa? Siapa yang ciptakan? Allah. Anjing siapa yang ciptakan? Allah. Tai siapa yang ciptakan? Tai. Allah. Bangkai siapa yang ciptakan? Allah. Benda-benda buruk semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita tak boleh cerita benda tu kat luar kecuali hanya dalam majlis ta'lim sahaja, dalam pengajian sahaja. Kalau tidak nanti orang akan berpahaman lain. Macam tu. Baik, kita lihat semula. Jadi para ulama bersih pendapat dalam hal bolehnya menghubungkan perbuatan buruk dan jelek kepada Allah Ta'ala. Dan yang rajah, yang kuat adalah bolehnya demikian itu pada maqam ta'lim, bukan pada lainnya. Khilaf ini berlaku juga dalam menghubungkan perkara-perkara yang hina kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang lebih sah adalah bolehnya pada maqam ta'lim, bukan dalam bab yang lain. Maka tidaklah boleh kita menyatakan Allah Ta'ala menciptakan kera dan babi jika bukan pada maqam ta'lim. Jika bukan pada maqam ta'lim, benda-benda buruk tak boleh kita ceritakan ini semua daripada Allah, kan? Cuma hanya dalam bab pengajian sajalah. Kalau tidak nanti orang akan menghalalkan cara. Menghalalkan cara. Boleh berzina, boleh itu dan sebagainya, dengan alasan ini semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian sekali lagi, dan dalil dan atas wajibnya iradat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa Allah Ta'ala itu sang pencipta ataupun maha pencipta dengan ikhtiar. Ikhtiar maksudnya Allah Ta'ala mencipta tadi bukan dipaksa. Bukan dipaksa Allah Ta'ala mencipta kita. Itu di atas ikhtiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya sukarela daripada Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap zat yang demikian wajiblah baginya iradat, maka Allah Ta'ala itu wajib bagi iradat. Jadi bila Allah Ta'ala mencipta, maka akan adanya iradat, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia nak menciptakan suatu benda. Dan juga telah sepakat para ulama atas penggunaan kaulun, perkataan, dengan bahawa Allah Ta'ala itu adalah murid yang berkehendak. Ma'alul lima yurid. Dalil menyatakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrat. Ma'alul lima yurid, dia berkehendak melakukan apa yang dia nak. Dan telah masyhur yang demikian itu pada kalam Allah dan kalam sekalian Nabi SAW. Dan tidaklah dipahami daripada perkataan kami dengan murid berdasarkan lughah, kecuali satu zat yang tetap baginya iradat, kerana tidaklah dapat dimengerti adanya murid tanpa iradat. Meskipun Mu'tazilah ada membantah kerana demikian. Tidak ada murid kecuali mesti ada iradat. Mana murid berkehendak? Murid mana berkehendak? Itu sebabnya orang yang belajar dikatakan murid. Kenapa kena makan murid? Kalau orang berkehendak, kena apa? Kena ilmu lah. Orang berkenakkan pada ilmu. Allah Ta'ala orang berkenakkan kepada kepahaman. Sebabnya orang itu dikatakan sebagai orang murid. Dalam bab tasawuf pun namanya, istilahnya pun orang yang menuju pada Allah Ta'ala pun, itu pun dikatakan sebagai murid. Sama ada dia wasal sampai kepada Allah Ta'ala ataupun tak sampai.
terpulanglah kepada ibadah yang dilakukannya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ulang semula, dan juga telah sepakat para ulama atas penggunaan kaulun, perkataan dengan bahawa Allah Taala itu adalah murid yang berkehendak, dan telah masyhur yang demikian itu pada kalam Allah dan kalam sekalian Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan bahawa Allah Taala itu adalah murid, fa'al lima murid. Dia berkehendak melakukan apa yang dikehendak. Dan tidaklah dipahami dari perkataan kami musannaf dengan murid berdasarkan segi lorah saja, kecuali satu zat yang tetap baginya iradah, kerana tidaklah dapat dimengerti adanya murid tanpa iradah daripada Allah Taala. Meskipun Mu'tazilah ada mematah pada pemahaman ini. Dalam bab ini Mu'tazilah bantah. Biasalah Mu'tazilah, dia pemahamannya berbeza dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Macam tadi pun banyak dia punya imam Mu'tazilah. Nama-nama tadi kan, seperti An-Najjar, An-Najjar, Al-Ka'bi, Al-Jabai, tak? Al-Karahamiyah tadi. Ini pun semua adalah sepihan-sepihan saki-baki yang terdapat dalam kumpulan Mu'tazilah yang berbeza pandangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kata musannaf wa ghairat amran, wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar itu perbincangan kita. Allah. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina shadiqan wa alam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasi'na fata ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana futuhal arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashma' wa min qabrin la sya' wa min du'a'in istajaba laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.